Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 23 yang terdiri daripada Xia Chang'an A181-494, Yu Peiyong A182-154, Heng Kaisheng A181-555, Tan Chenghang A180-122, dan Pretty Cake Li Ti A181-436 ingin membentangkan beberapa soalan yang diberikan pada 5 tutorial yang lepas. Soalan yang akan kami bentangkan ialah latihan 7, 2A, latihan 8, 3B, latihan 9, 1J, latihan 10, 1F, dan latihan 11, 1F. Nama saya Tan Chenghang dan saya akan bermulakan pembentangan ini dengan soalan 2A. Buktikan C mengimplikasi D bagi teorem 4.1, iaitu AX sama dengan lambda X mengimplikasi penentu lambda identity tolak A sama dengan sifar. Kita bermula dari AX tolak lambda X. Tolakkan kedua-dua kiri dan kanan dengan AX. Oleh kerana X sama dengan identity X, maka kita boleh gantikan X dengan identity X. Dan lepas tu, faktorkan vektor X dan mendapati lambda identity tolak A darab X sama dengan sifar. Andaikan penentu identity tolak A tidak sama dengan sifar, maka persamaan ini mempunyai penyelesaian yang remeh, iaitu X sama dengan sifar. Oleh kerana daripada teorem 4.1, X adalah vektor bukan sifar. Ini adalah suatu percanggahan. Maka penentu lambda identity tolak A sama dengan sifar. Terbuktilah C mengimplikasi D bagi teorem 4.1. Itu sahaja daripada saya dan saya akan memberikan sesi kepada rakan sekumpulan saya. Seterusnya, saya Xia Chang'an dengan nombor metrik A181-494 akan membentangkan soalan 3B bagi latihan 8. Soalan 3B, pertimbangkan penjemahan berikut. Dapatkah hasil penjemahan bagi dua nilai berbeza dan hasil tambahnya? Buat lakaran dan tentukan samadan penjemahan linear atau tidak. Penyelesaian. Andaikan U sama dengan 1, 2, 3 dan V sama dengan 4, 5, 6 yang elemen A3. Hasil tanpa U dan V akan dapat 5, 7, 9. Hasil penjemahan U akan dapat 42. Hasil penjemahan V akan dapat 10, 5. Hasil penjemahan U tambah V akan dapat 14, 7. Maka, gambaran penjemahan adalah sebegini. Penjemahan U tambah V akan dapat 14, 7. Dari sini, kita boleh pecahkan jadi 4 tambah 10 dan 2 tambah 5 sama dengan 42 tambah 10, 5. 42 adalah hasil penjemahan U, manakala 10, 5 adalah hasil penjemahan V. Andaikan skala K untuk sebarang nombor nyata. K darab U akan hasil K, 2K, 3K. Hasil penjemahan KU akan dapat 4K, 2K. Jadi, kita boleh keluarkan K dan 42 adalah hasil penjemahan U. Sama juga untuk B. K darab B akan dapat 4K, 5K, 6K. Hasil penjemahan KB akan dapat 10K, 5K. Jadi, kita boleh keluarkan K dan 10, 5 adalah hasil penjemahan B. Seterusnya, kita membuktikan secara andaikan U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 yang elemen A3 dan skala C untuk sebarang nombor nyata. Penjemahan U akan dapat U1 tambah U3 dan U2. Penjemahan V akan dapat V1 tambah V3 dan V2. Penjemahan U tambah V akan dapat U1 tambah V1 tambah U3 tambah V3 dan U2 tambah V2. Kita boleh asingkan jadi U1 tambah
U3 dan U2. Ini adalah hasil pensamaan U. Dan B1 tambah B3, B2. Ini adalah hasil pensamaan B. Maka, ketahuilah bahwa TU tambah B sama dengan TU tambah TB. Next, penerapan skala C. Pensamaan CU akan dapat CU1 tambah CU3 dan CU2. Jadi, kita boleh keluarkan C. Dan U1 tambah U3 dan U2 adalah hasil pensamaan U. Maka, terbuktilah bahwa TCU sama dengan CTU. Memandangkan TU tambah B sama dengan TU tambah TB dan TCU sama dengan CTU. Maka, pensamaan T R3 ke R2 yang T XYZ sama dengan S tambah Z Y adalah suatu pensamaan linear. Itu sahaja pembentangkan untuk soalan 3B bagi latihan 8. Seterusnya, saya Heng Kaisen akan membentangkan latihan 9 yaitu 1J. Pertimbangkan penjemahan berikut dan tentukan sama ada penjemahan linear atau tidak. Di sini saya gunakan teori 5.2 yaitu jika TU ke V dan SV ke W penjemahan linear, maka gubahan ST juga satu penjemahan linear. Maka saya kena buktikan bahawa T2 dan T6 adalah penjemahan linear, yaitu memenuhi aksiom 1 dan aksiom 2. Di sini saya telah buktikan bahawa TU tanpa V sama dengan TU tanpa TV, maka T2 mengekalkan penutupan terhadap penambahan. Di sini pula saya juga telah buktikan bahawa TCU sama dengan CTU dan C adalah sebarang nombor nyata, maka T2 mengekalkan penutupan terhadap skala penerapan iaitu A2. Maka T2 ialah penjemahan linear. Di sini juga saya telah buktikan bahawa TA tambah B sama dengan TA tambah TB, maka T6 mengekalkan penutupan terhadap penambahan iaitu A1. Di sini pula saya telah buktikan bahawa TKA sama dengan KTA dan K adalah sebarang nombor nyata, maka T6 mengekalkan penutupan terhadap skala penerapan iaitu A2. Maka T6 ialah penjemahan linear. Dari teori 5.2, disebabkan T2 dan T6 ialah penjemahan linear, maka gubahan T2 dan T6 juga satu penjemahan linear. Perhatikan bahawa gubahan T6 T2 tidak tertarif kerana ruang vektor yang berbeza, iaitu metrik 2 darab 2 tak sama dengan R2. Pertimbangkan penjemahan berikut dan jika penjemahan linear dapatkan inti dan julat. Di sini, gubahan T2 T6 ialah metrik 2 darab 2 ke R2. Andaikan T gubahan 2, 6 A sama dengan vektor A iaitu 0, 0, maka T2 suruhan A sama dengan suruhan A dan 2 suruhan A dan juga sama dengan 0, 0. Maka suruhan A sama dengan 0 dan A tambah D sama dengan 0, maka A sama dengan negatif D. Maka inti untuk gubahan T2 T6 ialah sama dengan A, metrik A sama dengan A, B, C, D dengan syaratnya A mesti sama dengan negatif D. Untuk julat pula, andaikan A2A adalah unsur dalam julat T2, terdapat metrik 2 darab 2 sehinggakan gubahan T26 A sama dengan A2A. Maka T2 suruhan A sama dengan A dan 2A, maka A sama dengan suruhan A dan 2A sama dengan 2 suruhan A. Maka julat untuk gubahan T2 dan T6 sama dengan suruhan A dan 2 suruhan A dengan syaratnya A adalah sebarang metrik 2 darab 2.
Tentukan sama ada penjemahan linear 1 ke 1. Di sini saya gunakan teori 5.4 iaitu andaikan TV ke W penjemahan linear, maka pernyataan berikut setara iaitu T adalah 1 ke 1 jika inti T sama dengan kosong. Di sini kita dapat gubahan untuk inti T ialah matrik A dan A, B, C, D dengan syaratnya A sama dengan negatif D. Maka ia tak sama dengan vektor sifar iaitu 0, 0, 0, 0. Maka gubahan untuk T2, T6 bukan penjemahan linear 1 ke 1. Seterusnya, saya Yu Peyong dengan nomor matrik A182154 akan membentangkan soalan 1F untuk latihan 10. Soalan 1F. T6 sama dengan gubahan T3 dan T4, di mana Q sama dengan 1 tambah X, dan 1 tambah X tambah X kuasa 2. Soalan pertama. Dapatkan matriks piawai T6. Penyelesaiannya ialah kita mulakan dengan mencari matriks piawai T3. Penjemahan T3 adalah penjemahan dari P2 ke P2, T3 Px sama dengan Px tambah 1. Dari sini kita mendapat tahu bahawa asas piawai P2 sama dengan 1x dan x kuasa 2. Jadi kita masukkan asas piawai ini dalam T3, maka kita dapat T1 sama dengan 1, Tx sama dengan x tambah 1, dan Tx kuasa 2 sama dengan x tambah 1 kuasa 2, yaitu sama dengan 1 tambah 2x tambah x kuasa 2. Seterusnya, kita tukarkan jawapan ini dalam bentuk asas piawai P2, yaitu 1 tambah 0 darab x tambah 0 darab x kuasa 2 untuk P1, dan 1 darab 1 tambah 1 darab x tambah 0 darab x kuasa 2 untuk Tx. Seterusnya 1 darab 1 tambah 2 darab x tambah 1 darab x kuasa 2 untuk Tx kuasa 2. Seterusnya kita masukkan jawapan yang kita dapat dalam bentuk matriks, yaitu 1, 0, 0 sebagai lajur pertama, 1, 1, 0 sebagai lajur kedua, dan 1, 2, 1 sebagai lajur ketiga. Maka matriks yang kita dapat ini adalah matriks piawai T3. Kita akan mencari matriks piawai untuk T4. T4 adalah penjemahan P1 ke P2, di mana T4 Px sama dengan x Px. Asas piawai bagi P1 adalah 1 dan x. Maka kita masukkan asas piawai P1 ke dalam T4. Jadi kita akan dapat T1 sama dengan x darab 1, yaitu sama dengan x, dan Tx sama dengan x darab x, yaitu sama dengan x kuasa 2. Dan seterusnya kita tukarkan dalam bentuk asas piawai P2. Maka kita akan dapat 0 darab 1 tambah 1 darab x tambah 0 darab x kuasa 2 untuk T1, dan 0 darab 1 tambah 0 darab x tambah 1 darab x kuasa 2 untuk Tx. Seterusnya, 0, 1, 0 akan menjadi lajur pertama untuk matriks piawai T4, dan 0, 0, 1 ini akan menjadi lajur kedua bagi matriks piawai T4. Setelah mendapat matriks piawai T3 dan T4, maka kita dapat mencari matriks piawai bagi T6. Hal ini kerana T6 sama dengan gubahan T3 dan T4. Maka matriks piawai T6 sama dengan gubahan T3 dan T4, yaitu matriks piawai T3 darab dengan T4. Maka kita akan dapat 1, 1, 0, 1, 2, 1 sebagai matriks piawai T6. Seterusnya, soalan kedua. Jika penjemahan 1 ke 1, cari penjemahan songsangan T6 jumlah T6 ke B. Jadi, penyelesaiannya ialah kita bermula dengan membuktikan bahawa T3 adalah penjemahan 1 ke 1. Kita andaikan T3 Ps sama dengan T3 Qx, yang Ps sama dengan A tambah Bx tambah Cx kuasa 2, di mana Px adalah elemen dalam P2, dan Qx sama dengan D tambah Ix tambah Fx kuasa 2, di mana Qx adalah elemen dalam P2 juga. Maka, T3 Px sama dengan T3 Qx, dan
A tambah B darab dengan X tambah 1 tambah C darab dengan X tambah 1 kuasa 2 sama dengan D tambah E darab dengan X tambah 1 tambah F darab dengan X tambah 1 kuasa 2. Jadi, A sama dengan D, B sama dengan E, dan C sama dengan F. Seterusnya, Px sama dengan Qx. Maka kita dapat menyimpulkan bahawa penjelmaan T3 dari P2 ke P2 T3 Px sama dengan Px tambah 1 bersifat 1 ke 1. Kita membuktikan bahawa T4 juga merupakan penjelmaan 1 ke 1. Kita andaikan T4 Px sama dengan T4 Qx yang Px sama dengan A tambah Px, di mana Px adalah elemen dalam P1, dan Qs sama dengan C tambah Dx, di mana Qx juga merupakan elemen dalam P1. Maka T4Px sama dengan T4Qx dan Ax tambah Bx kuasa 2 sama dengan Cx tambah Dx kuasa 2. Jadi A sama dengan C dan B sama dengan D, seterusnya Px sama dengan Qx. Maka kita dapat menyimpulkan bahawa penjelmaan T4 dari P1 ke P2 T4Px sama dengan Xpx bersifat 1 ke 1. Dari teori 5.6, andaikan SU ke V dan TV ke W, penjelmaan linear 1 ke 1, maka gubahan TS adalah 1 ke 1. Songsangan gubahan bagi T dan S juga sama dengan gubahan songsangan S dan songsangan T. Oleh kerana penjelmaan T3 dari P2 ke P2 dan penjelmaan T4 dari P1 ke P2 bersifat 1 ke 1, maka T6 sama dengan gubahan T3 dan T4 juga bersifat 1 ke 1. Maka songsangan T6 sama dengan songsangan gubahan T3 dan T4 juga sama dengan gubahan songsangan T4 dan songsangan T3. Jadi kita mencari songsangan untuk T3 dan songsangan T4. T3 Px sama dengan Px tambah 1. Jadi, songsangan T3 Px tambah 1 sama dengan Px. Di sini kita gantikan X tambah 1 dengan U. Jadi, X sama dengan U tolak 1. Jadi, songsangan T3 Pu sama dengan Pu tolak 1. Seterusnya, kita gantikan U dengan X. Jadi, songsangan T3 Px sama dengan Px tolak 1. Seterusnya kita mencari songsangan untuk T4. T4 Px sama dengan Xpx, maka songsangannya ialah songsangan T4 Px sama dengan Px bahagi dengan X. Jadi, kita mendapat songsangan T6 sama dengan songsangan gubahan T3 dan T4, yaitu sama dengan gubahan songsangan T4 dan songsangan T3, yang sama dengan songsangan T4 Px tolak 1, yaitu sama dengan Px tolak 1 bahagi dengan X. Seterusnya soalan ketiga, dapatkan matriks penjelmaan T6BVQ. Penyelesaiannya ialah kita menggunakan matriks piawai yang kita dapat dari soalan pertama, yaitu T6AB sama dengan matriks piawai yaitu 110, 121 darab dengan AB. Di sini kita tahu bahawa BV sama dengan 1X dan Q sama dengan 1 tambah X dan 1 tambah X tambah X kuasa 2. Maka dari 1X kita masukkan 10 terlebih dahulu ke dalam T6. Maka kita darabkan matriks piawai dengan 10. Jadi kita akan dapat 110, yaitu sama dengan 1 tambah X. Seterusnya kita tukarkan jawapan ini dalam bentuk Q, yaitu 0 darab 1 tambah 1 darab 1 tambah X tambah 0 darab 1 tambah X tambah X kuasa 2. Seterusnya kita masukkan 01 dalam T6. Jadi kita darabkan matriks piawai T6 dengan 01 dan kita akan dapat 121, di mana sama dengan 1 tambah 2X tambah X tambah X kuasa 2.
kita tukarkan jawapan ini dalam bentuk Q juga, maka kita akan dapat negatif 1 darab dengan 1 tambah 1 darab 1 tambah X tambah 1 darab 1 tambah X kuasa 2. Seterusnya, kita masukkan jawapan yang kita dapat tadi dengan sekarang dalam matriks sebagai lajur pertama dan lajur kedua. Maka T6 VVQ sama dengan 010 negatif 111. Seterusnya soalan keempat, bagi pengoperator linear, dapatkan matriks penjelmaan T6 QBW dan T6 QQ. Jadi penyelesaiannya ialah perhatikan bahawa T4 adalah penjelmaan dari P1 ke P2, maka T4 bukan pengoperator linear. Oleh kerana T6 sama dengan gubahan T3 dan T4, maka T6 juga bukan pengoperator linear. Jadi kita tidak dapat mencari matriks penjelmaan T6 QBW dan T6 QQ. Itu sahaja pembentangan untuk latihan 10 soalan 1F. Seterusnya, saya PT Kek Liti akan membentangkan soalan 1F daripada latihan 11. Dalam soalan 1F, diberi fungsi hasil darab terdalam UV memetakan pada selang tertutup 04 kepada R. Hasil darab terdalam adalah satu fungsi kamilan dan A sama dengan X kuasa 2, manakala B sama dengan X kuasa 3. Roman 1. Tunjukkan bahawa hasil darab terdalam UV memetakan V kepada R adalah hasil darab terdalam bagi ruang vektor V. Dalam soalan ini, kami akan menggunakan 4 jenis aksiom. Yang pertama, unsur simetrik. Dalam penyelesaian ini, kamiran UX darab dengan VX adalah sama dengan kamiran VX darab dengan UX. Maka dapat dilihatkan bahawa hasil darab terdalam UV sama dengan hasil darab terdalam VU. Syarat kedua adalah sifat kehomogenan. Dalam syarat ini, penambahan U dan V boleh dipisahkan kepada dua penambahan, iaitu kamiran fungsi ZU tambah dengan kamiran ZV. Oleh itu, hasil darab terdalam U tambah VZ sama dengan hasil darab terdalam UZ tambah hasil darab terdalam VZ. Ini adalah sifat kehomogenan. Mengikut soalan hasil darab terdalam KU, V sama dengan kamiran fungsi KU darab dengan fungsi V. Tapi kita pernah belajar daripada teorem bab kamiran yang skala K itu boleh ambil keluar daripada pengiraan kamiran dan jadinya skala K darab dengan kamiran fungsi UV. Oleh itu, kita dapat hasil darab terdalam KUV sama dengan skala K darab dengan hasil darab terdalam UV. Aksiom yang keempat adalah sifat positif. Dalam soalan ini, katakan kita dapat hasil darab terdalam V dengan V, dia akan jadi lebih besar atau sama dengan sifar. Sekiranya kita dapat kamiran V kuasa 2 sama dengan sifar, ini mengaplikasikan fungsi V sama dengan sifar bagi semua X pada selang tertutup 04 dan V juga sama dengan sifar kerana V bernilai positif. Roman kedua, dapatkan jarak DAB serta norma A dan B. Bagi jarak AB, kami akan selesaikan dengan formula norma A tolak B, sama dengan punca kuasa hasil darab terdalam AB, dan akhirnya kami akan dapat 352 per punca kuasa 100 dan 5. Bagi norma A, kami akan samakan dengan norma X kuasa 2, iaitu samakan punca kuasa hasil darab terdalam X kuasa 2, X kuasa 2. Dan selepas pengiraan, kami akan dapat jawapan 32 per punca kuasa 5. Bagi norma B, kami akan gunakan formula yang sama dengan norma A, iaitu norma B sama dengan norma X kuasa 3, sama dengan punca kuasa hasil darab terdalam X kuasa 3, X kuasa 3. Akhirnya kami akan peroleh jawapan 128 per punca kuasa 7. Roman 3. Dapatkan vektor unit bagi A dan B.
Bagi vektor unit A, kami akan gunakan formula A bahagi dengan norma A, yaitu X kuasa 2 bahagi dengan 32 per punca kuasa 5. Dan jawapan akhirnya ialah X kuasa 2 darab dengan punca kuasa 5 per 32. Bagi vektor unit B, bahagikan B dengan norma B, sama dengan X kuasa 3 bahagikan dengan 128 per punca kuasa 7, dan sama dengan X kuasa 3 darab punca kuasa 7 per 128. Nomor 4. Tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V. Vektor A dan B berortogon dalam V jika hasil darab terkedalamnya sama dengan sifar. Oleh kerana penyelesaian yang kami peroleh adalah sama dengan 2048 per 3 dan bukan sifar, maka A dan B tidak berortogon dalam V. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.